Okay, hello everyone, welcome back again. Okay, kita sambung ya perbincangan kita hari ini. Seterusnya kepada cara kita nak gunakan, cara nak mentafsirkan ya tindak balas redox dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay, so kita lihat apa itu nombor pengoksidaan dulu. Okay, contohnya macam nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan suatu unsur merujuk kepada cas unsur jika pemindahan elektron berlaku dengan sempurna. Okey ya, selalunya kita gunakan kaedah ni ya, kaedah perubahan nombor pengoksidaan ni boleh digunakan untuk tindak balas redox yang melibatkan atom atau molekul sahaja. Saya bagi satu contoh ya, kita lihat. Okey, kita lihat satu contoh. Okey, contoh tindak balas ya. Kita lihat di sini contoh tindak balas. Okey. Ferrum 2 oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan ferrum dan membebaskan karbon dioksida. Kita imbangkan persamaan ni ya. So kita letak 2 di sini, 2 kali 3 6. So 3 kali 2 6. Okey. Ferrum 4. Seterusnya karbon 3. Okey ya, kalau tindak balas sebegini, okey, lebih sesuai kita gunakan perubahan. Okey ya, perubahan nombor pengoksidaan. Okey ya, untuk mentafsir sama ada dia adalah tindak balas redox ataupun tidak. Lebih senang ya kita nak gunakan perubahan nombor pengoksidaan untuk mentafsir tindak balas redox ya. Okey ya, so kaedah pemindahan elektron ni tidak sesuai. Okey. So sebelum kita belajar cara nak tafsirkan menggunakan perubahan nombor pengoksidaan, kita kena tahu beberapa perkara dulu untuk menentukan ya nombor pengoksidaan, iaitu syarat-syarat untuk menentukan nombor pengoksidaan. Kita lihat ya, syarat nombor yang pertama. Okey, nombor pengoksidaan bagi unsur adalah sifar. Okey ya, contohnya unsur dalam keadaan atom, okey ya, ataupun molekul daripada unsur yang sama. Okey ya, atom ataupun molekul terdiri daripada unsur yang sama. Contohnya, okey ya, kita lihat, okey, atom okey, atom. Contohnya magnesium, aluminium, zinc. Semua ni nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Nombor pengoksidaan dia adalah sifar lah. Okey ya, nombor pengoksidaan dia adalah sifar. Kalau molekul, molekul yang kita rujuk sini ialah molekul dwi-atom. Okey ya, molekul dwi-atom. Maknanya dia terdiri daripada unsur yang sama. Contohnya macam nitrogen. Okey ya, nombor pengoksidaan dia sifar. Klorin. Okey ya, bromin, oksigen, iodin. Okay, inilah contoh-contoh dia lah. Semuanya adalah sifat. Okey, itu ialah syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom. Maksud ion monoatom maknanya ion yang terdiri daripada satu elemen sahaja. Ion yang terdiri daripada satu unsur sahaja. Okay, ya, maknanya monoatomic ion lah, consists of only one element, terdiri daripada satu elemen sahaja. Contoh ya, kita lihat contoh. Ini semua ialah contoh. Contohnya Na positif. Ini ialah ion monoatom, terdiri daripada
satu unsur sahaja. Satu unsur sahaja. Okey ya, terdiri daripada satu unsur sahaja. Okey, so yang ini nombor pengoksidan dia ialah positif 1. Contoh lain, saya ambil Mg2+, okey ya. Nombor pengoksidaan dia ialah positif 2. Okey ya, O2 negatif. Okey. Semuanya terdiri daripada single elemen ya, terdiri daripada satu elemen unsur sahaja, negatif 2. Al3 positif, okey ya, nombor pengoksidan positif 3. Zn2 positif, positif 2. Okey ya, tanda positif ni mesti ditulis ya, mesti ditunjukkan. Mesti ditunjukkan. Okey ya, kalau positif letak positif. Kalau negatif memang kita letak negatif kan, tapi ini bukan macam matematik ya, nombor positif kita tak payah tulis positif, tapi di sini bila kita merujuk kepada nombor pengoksidan, kalau dia positif, tanda positif mesti ditunjukkan. Okey ya, tanda positif mesti ditunjukkan. Okey. Itu ialah syarat yang kedua. Kita lihat syarat yang ketiga. Okay, syarat ketiga ialah nombor pengoksidan sebahagian unsur dalam sebatian adalah tetap. Contohnya macam semua unsur kumpulan satu. Dia bukan unsur peralihan kan. Selalunya unsur peralihan dia menunjukkan nombor pengoksidaan lebih daripada satu. Contohnya macam kuprum, ada kuprum 1, ada kuprum 2. Ion kuprum 1, ion kuprum 2. Betul? Okey, bagi kumpulan 1, contohnya macam natrium, kalium, okey ya, lithium. Semua ni nombor pengoksidan dia ialah positif 1. Okey, contoh logam kumpulan 2 ialah magnesium, okey ya. So dia punya nombor pengoksidan dia ialah positif 2. Kalau aluminium, Al3 positif kan. So kita ikut je lah charge dia, so positif 3. Okey. Kecuali oksigen dalam, okey, oksigen nombor pengoksidan dia ialah negatif 2. Kita ikut charge dia, negatif 2. So nombor pengoksidan negatif 2 kecuali beri perhatian ya, kecuali kalau dia adalah peroksida. Fluorin negatif 1. Halogen semuanya negatif 1 lah, kecuali kalau dia bergabung dengan oksigen ataupun nitrogen. Contohnya Cl negatif, negatif 1, Br negatif 1, okey ya. Fluorin negatif 1, iodin pun negatif 1. Okey, semuanya adalah negatif 1 kecuali kalau dia bergabung dengan oksigen atau nitrogen. Sama ya. Nombor pengoksidan oksigen ialah negatif 2 kecuali kalau dia adalah peroksida. Okey ya, kecuali dalam peroksida. Okey, ini adalah syarat yang ketiga. Kita lihat syarat yang keempat. Okey ya. Okey, jumlah nombor pengoksidan bagi semua unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Okey ya. Okey, maksudnya ialah NaCl. NaCl ni ialah sebatian. Okey ya, NaCl ni adalah sebatian. Sebatian. So, bila kita campurkan nombor pengoksidaan natrium, iaitu positif 1 ikut charge dia, dengan klorida, okey ya, ion klorin, okey, klorin negatif 1, okey ya. Kita ikut charge dia, Na positif, Cl minus. So, nombor pengoksidaan dia ialah positif 1, nombor pengoksidaan dia ialah negatif 1. Bila kita campurkan positif 1 tambah dengan negatif 1, kita akan dapat sifar. Itu yang dimaksudkan di situ. Okey ya. So bila kita tambahkan nombor pengoksidaan semua atom unsur dalam sebatian, dia adalah sifar. Saya bagi satu lagi contoh. Contohnya magnesium klorida. Okey, yang ni nombor pengoksidaan dia Mg2+. Yang ni ialah Cl- kan. Okey, so maknanya nombor pengoksidaan dia ialah positif 2.
nombor pengoksidan dia negatif 1. Bila kita campurkan positif 2 tambah, oleh sebab klorin ada 2 ya, klorin ada 2, so kita kena darab 2, negatif 1 darab 2. Okey ya, klorin ada 2, lihat ya, klorin ada 2. Okey ya, so kita kena darab 2. So bila kita darab 2, kita dapat kosong lah. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Okey ya, sekejap. Begitu juga dengan karbon dioksida CO2. Okey, yang ni positif 4, yang ni adalah oksigen ya, so negatif 2. So bila kita tambahkan positif 4 tambah negatif 2, oksigen ada 2 kan, so kena darab 2, so kita akan dapat kosong. So bila kita jumlahkan semua nombor pengoksidaan dalam suatu sebatian tersebut, kita akan sepatutnya kita dapat sifar lah, kosong. Okey ya. Okey, dan yang akhir sekali, jumlah nombor pengoksidaan semua atom unsur dalam ion polyatom. Okey, ion polyatom maksudnya ialah terdiri lebih daripada satu unsur. Terdiri lebih daripada satu unsur. Okey ya, contohnya macam ion manganat. Okey ya, ion manganat ataupun ion karbonat. Okey. So bila kita tambahkan unsur nombor pengoksidaan unsur ini, dia adalah sama dengan cas tersebut. Okey ya, sama dengan cas tersebut. Kita lihat maksudnya. Okey, ion manganat ni ialah nombor pengoksidaan dia ialah, okey, dia manganat 7 berasid kan. Okey ya. Okey ya. Okey ya, so ni ialah positif 7. Okey ya, oksigen ialah negatif 2. So kita tambahkan, kita tengok ya, saya buat pengiraan dia kat bawah. Okey, lihat, beri perhatian, manganat ada satu sahaja, so positif 7 tambah negatif 2, ada 4 ya, oksigen ada 4, so saya kena darab dengan 4. Darab dengan 4. So negatif 2 darab 4. So saya dapat positif 7 tolak 8. So jawapan dia negatif 1. Nampak tak? Dia sama dengan cas. Sama dengan cas. Okey ya, itu yang dimaksudkan di sinilah. Jumlah pengoksidaan, nombor pengoksidaan semua atom unsur dalam ion polyatom dia sama dengan cas. So bila kita tambah semua, jawapan kamu adalah sama dengan cas. Okey ya, kita lihat satu lagi contoh. Okey ya, yang ni kita lihat ya, saya buat kat sini. Okey, karbon ialah positif 4. Okey ya, karbon positif 4, oksigen ialah negatif 2. Okey, kita lihat positif 4, karbon ada satu sahaja, tambah oksigen ada berapa? Ada 3 kan. So kena darab dengan 2, negatif 2. So negatif 2 darab dengan 3. So positif 4 tolak 6. So jawapan kamu ialah negatif 2. So cas yang kamu dapat sama dengan cas dia. Can you see that or not? Okey. Itu yang dimaksudkan di situlah. Okey. Jumlah nombor pengoksidaan semua unsur dalam ion polyatom sama dengan cas. So itu yang dimaksudkan dengan syarat nombor 5 lah. Okey. Okey, kita lihat beberapa contoh. Okey, dengan menggunakan syarat-syarat ni kita akan bincangkan contoh bagaimana kita nak kira nombor pengoksidaan lah. Okey ya. Kita lihat. Okey, saya bagi beberapa contoh. Okey, yang pertama kita lihat S2 negatif. Okey ya, S2 negatif. Okey, S2 negatif, so kita ikut syarat nombor. Kita patah balik atas, lihat atas.
Kita ikut syarat nombor 2 lah, iaitu bagi ion monoatom dia sama dengan charge, kan? So ini ialah ion monoatom. So jawapan dia sama dengan charge. Okey ya. So nombor pengoksidaan sama dengan charge. So nombor pengoksidaan dia ialah negatif 2. Negatif 2. Okey ya, kita lihat contoh lain. Okey ya. Saya nak kira nombor pengoksidaan. Okey. SO42 negatif, unsur yang digariskan ialah sulfur. Saya nak kira apakah nombor pengoksidaan bagi sulfur. So saya wakilkan sulfur dengan X. So X tambah oksigen, nombor pengoksidaan tadi kita telah bincangkan negatif 2. So negatif 2 darab dengan 4. Kenapa saya darab dengan 4? Sebab ada 4 oksigen kat situ ya. Ada 4 oksigen kat situ. Okey. So saya darab dengan 4. Oleh sebab dia adalah ion polyatom, so jumlah nombor pengoksidaan bagi setiap unsur adalah bersama dengan charge. So ini kita gunakan syarat nombor 5. Nampak syarat nombor 5? So bila kita tambahkan semua, dia sepatutnya sama dengan charge, iaitu negatif 2. So dengan tu saya boleh kira X lah. So X sama dengan negatif 2 tambah 8. Okey ya. So X ialah positif 6. So nombor pengoksidaan dia ialah positif 6. Okey, kita ambil contoh lain. Saya tunjukkan contoh lain lagi. Okey, katakan saya nak kira nombor pengoksidaan bagi manganat dalam ion manganat. Okey ya. Okey, nombor pengoksidaan mangan. Okey ya, nombor pengoksidaan mangan dalam ion manganat. Okey. So saya wakilkan mangan dengan X. So itu yang saya nak kira. Okay, kita lihat X tambah. Okey, tadi seperti biasa oksigen ialah negatif 2 tambah negatif 2 darab dengan 4 sebab ada 4 oksigen sama dengan negatif 1. Samaan dengan charge. Pun sama ya, kita gunakan syarat nombor 5. Syarat nombor 5. Rujuk balik ya, syarat nombor 5 ke atas. Okey ya, jumlah dia semua unsur dalam ion polyatom sama dengan charge. So dia bentuk macam satu linear equation lah, maths linear equation. So kita boleh dapatkan jawapan untuk mangan. X sama dengan negatif 1. Okey ya, tambah 8. Okey ya. So X ialah positif 7. So nombor pengoksidaan mangan adalah positif 7. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, K2CR2O7. Okey, kali ini saya nak kira nombor pengoksidaan bagi kromium. Okey ya. So saya wakilkan dia dengan X. Okey, K kita ikut charge dia positif 1, kumpulan 1, so positif 1. Oksigen ialah negatif 2. Okey, yang ni kita gunakan syarat nombor 4. Okey ya, syarat nombor 4. Syarat nombor 4 diterangkan bahawa jumlah pengoksidaan, nombor pengoksidaan semua unsur dalam suatu sebatian adalah sifar, kan? Okey, so kita tambahkan semua, dia sepatutnya sama dengan sifar. So kita tambahkan. Okey, positif 1 darab dengan 2. Saya darab dengan 2 sebab K ada 2. Okey ya. Tambah X. Saya letak 2X di situ sebab kromium ada 2. So 2 kali X, 2X. Tambah negatif 2 darab dengan 7. Sebab ada 7 oksigen bersamaan dengan kosong. Okey ya. So 2X sama dengan positif 14. Okey. Tolak 2. 2X sama dengan positif 12. So X ialah positif 6. Okey. So nombor pengoksidaan dia ialah positif 6. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita lihat ya, nombor pengoksidaan dia dinyatakan dalam nama
itu sendiri. Nama bahan itu sendiri. Kita lihat ya. Nama bahan dia ialah kalium dikromat 6. 6 ini sebenarnya merujuk kepada nombor pengoksidan bagi kromium dalam dikromat. Okey ya. Dia merujuk kepada nombor pengoksidaan kromium dalam kalium dikromat tersebut. Okey ya. Okey, kadang-kadang kita tak payah gunakan cara pengiraan untuk dapatkan jawapan. Kita boleh terus dapatkan jawapan dia. Contohnya, saya bagi contoh lain. Okey ya. Give you another one more example. MgO. MgO, katakan saya nak nombor pengoksidaan bagi Mg. So kita ikut je lah charge dia sebab dia ialah ion monoatom. So nombor pengoksidaan dia ialah senang sahaja ikut charge dia positif 2. Kadang-kadang kita boleh dapatkan daripada nama dia. Contohnya Cu2O. Yang ini ialah kuprum 1 oksida. Okey ya. Maksudnya nombor pengoksidaan bagi kuprum, okey ya, ialah 1, iaitu positif 1. Tapi kalau kita nak kira dan dapatkan jawapan dia pun boleh. Okey ya. So kita wakilkan dia dengan X. Okey. Kita wakilkan dia dengan X. So oleh sebab ada 2 kuprum, so 2X tambah negatif 2. Yang ni ialah negatif 2. Dia adalah sebatian, so hasil tambah dia mesti sama dengan kosong. 2X ialah positif 2, X ialah positif 1. Okey. So ini ialah cara kita kira lah. Okey ya, nombor pengoksidaan bagi unsur dalam suatu sebatian ataupun ion polyatom. Okey ya. So itu sahaja untuk hari ini. Lesson saya hari ini hanya concentrate untuk cara kita menghitung nombor pengoksidaan unsur dalam suatu sebatian. Okey ya. In my next lesson, kita akan bincangkan bagaimana kita nak gunakan perubahan nombor pengoksidaan untuk mentafsir tindak balas itu ialah redox. Okay, so look forward for the next lesson. That's it for today. Thank you very much.